kerusi di meja belajar bergerak sendiri. Okey, hai, Assalamualaikum. So, hari ini kita nak ceritakan satu lagi kisah yang benar dan juga diceritakan semula oleh pembaca kepada pemajalah Mega Wanita. So, tajuk pada hari ini ialah dikejutkan oleh gegaran katil. Malam itu, Ita bersendirian di meja belajar. Sikap ulat bukunya membuatkan dia terkenal di kalangan rakan-rakannya. Dan dia juga seringkali tidur lewat. 2 minggu lalu sebenarnya, terdapat satu kejadian histeria yang melibatkan rakan sebiliknya iaitu Lela. Di mana pada ketika itu, Lela sedang tidur pada waktu petang sehingga ke maghrib. Namun setelah dikejutkan rakan-rakannya, dia terjaga dan dia menyambung semula tidurnya. Lalu Lela ditinggalkan bersendirian di dalam bilik. Sedang jemaah selesai saja solat dan sedang membacakan doa, tiba-tiba terdengar satu jeritan yang kuat di satu bilik yang bernombor 32. Lalu imam mempercepatkan bacaan doa bagi melihat apa yang terjadi. Lela dan juga seorang lagi rakan dia yang bernama Julie merasa bahawa itu adalah rakan dia Lela. Lalu dia bergegas ke bilik dia. 32, rupanya benar, itu adalah Lela yang mereka cuba kejutkan tadi. Sebaik mereka tiba, mereka melihat Lela mengelai-elai, menjerit sambil matanya berliak memandang ke sekeliling bilik. Dan setelah dipulihkan oleh ustaz yang ketika itu berada di situ, Lela kembali pulih seperti sedia kala. Dan semenjak daripada itu, katil yang dulunya diasingkan, setiap 2 katil kini dirapatkan menjadi 3 katil double decker, kerana pelajar-pelajar itu merasa takut selepas kejadian itu. Namun Lela masih lagi tidak mengendahkan perkara tersebut. Yang dia tahu ialah mentelaah pelajaran sehingga ke tengah malam. Pada hari itu seperti selalu, Ila mulakan pelajaran sehingga pukul 4 pagi. Dalam keadaan mengantuk, kelihatan 5 rakan sebilik sudah tidur bergelimpangan di atas katil bawah. Memandangkan tiada ruang yang selesa, Ita mengambil tempat untuk tidur di bahagian katil atas. Tidak sampai 5 minit, Ila terus melelapkan mata. Tiba-tiba dia terasa seperti katilnya bergoyang. Fikirannya menerawang. Fikirnya mungkin mereka yang sedang tidur di bawah sedang mengubah posisi tidur ataupun sedang menggeliat. Ita pun menjenguk ke bawah, kelihatan semua sedang tidur nyenyak. Apabila dipejamkan mata, dia terasa seperti katilnya diangkat lalu diletakkan semula ke bawah, kemudian bergoyang-goyang semula. Ita berasa tidak sedap hati, lalu dia menukar posisi tidurnya. Dalam keadaan berani, dia bangun dan menukar tempat tidur di susunan katil lain. Sebaik dia memejamkan mata, tiba-tiba dia terdengar kerusi ditarik. Perlahan-lahan dia membuka mata dan melihat kerusi di meja belajar bergerak sendiri, satu persatu sehingga ke mejanya sendiri. Di situ dia terdengar bunyi seperti helaian kertas diselak berkali-kali tanpa henti. Dari kejauhan sayup kedengaran suara azan. Bunyi kertas itu tadi hilang begitu saja, tapi muncul pula suara azan yang berkumandang. Perasaan takut hilang perlahan-lahan. Ita bangun dan terus mencari tuala baldi kecil yang penuh berisi shampoo untuk mandi. Tapi di kepalanya masih lagi memikirkan apa yang berlaku sebenarnya. Apakah yang dia melihat tadi itu adalah perkara yang benar? Adakah ia realiti, mistik atau fantasi? Dan perkara itu berlalu begitu saja. Okay, this is a special cerita urban legend di sekolah. Rambut. Sudah lama Ali tidak pulang ke rumah setelah bekerja jauh. Pada malam itu, Ali tidur lewat. Dia masuk ke bilik. Dalam keadaan gelap, dia terus baring di atas katil.
Tapi dia bangun semula kerana dia terlupa untuk buka kipas. Lalu dia membuka kipas dan dia baring semula. Ali merasa pelik. Tiba-tiba Ali merasakan ada helaian rambut jatuh ke atas mukanya. Debaran jantung Ali semakin laju dan Ali memberanikan diri untuk bangun dan membuka lampu. Sebaik saja membuka lampu, dia melihat di atas bilah kipas tersebut ada satu kepala. Tiba-tiba dia rasa macam ada titisan air menitik di atas mukanya, setitik demi setitik, tanpa jasad, hanya kepala dan titisan darah yang menitik daripada kepala tersebut. Kamal sibuk ulang kaji pelajaran sehingga ke lewat malam. Tiba-tiba lalu seorang wanita tua mengetuk tingkap. Lalu Kamal pun membuka tingkap. Sebelum sempat dia ingin bertanya, makcik tersebut terus bersuara, "Ada nak kari pap?" Oh, pada ketika itu tengah malam, perut pun berbunyi-bunyi. Kamal tanpa berfikir panjang terus bersetuju untuk membeli kari pap tersebut. "Bolehlah makcik." 2 ketul. "Berapa?" 5 ketul RM1. Bolehlah saya beli 5 ketul." Sebaik sahaja urus jual beli selesai, Kamal tergamam. Dia baru teringat bahawa bilik dia itu berada di tingkat 2. Dia cepat-cepat melihat kari pap yang dia beli tadi. Alangkah terkejutnya bahawa ia hanyalah ketulan-ketulan tanah merah berbau lumpur. But that's all from today. Okay, bye.